Aku rasa macam rugi kot kalau aku dok ikut pergi umrah ni. Sebab kan trip kita ni kat Trans-Siberian, dekat Balkan, banyak kot kenangan kita ni. Naik Bukit Namrud tu sekali. Pergi tengok tempat Nabi Ibrahim kena bakar, tempat dia lahir. Dah gini Aming. Aku ikut je mu lah. Ha? Aku ikut je mu. Mana aku sekali? Alhamdulillah, Mat. Dah. Seronok aku dengar, Mat. Dah boleh ke aku ikut? Syukur, Alhamdulillah. Sampai juga saya dengan Mak Dan ke Mekah ni. Yalah, saya pun sebenarnya sampai sekarang masih tak percaya lagi yang Mak Dan nak follow saya pergi buat umrah. Memang sebelum ni saya imagine memang saya seorang-seorang. Yalah, buat umrah ni kan, nak buat sa'i seorang-seorang, nak buat tawaf seorang-seorang. Tapi bila Mak Dan nak follow ni memang excited sebab kita boleh buat umrah sama-sama. Memang best lah. Bila sampai dekat airport tu, memang rasa debor lah. Debor, excited, macam-macam lah. Kan kita sampai kat sana, kita jadi tertemu Allah. So memang bersyukur lah. So bila kita sampai dekat airport Jeddah tu, macam dah petang lah, dah nak senja. So kita pun ambil lah taksi. Taksi daripada airport Jeddah nak ke Masjidil Haram dalam 100 rial. Dari airport tu nak sampai ke Tanah Haram dalam 40 minit kot lah. Dan masa kita sampai dekat Masjidil Haram tu, waktu baru lepas garik kot, memang ramai orang, memang dengung. Bila sampai je dekat kawasan Masjidil Haram ni, saya pun beritahulah dekat Mat yang kita ni kena cari tempat nak letak backpack ni. Sebab kejap lagi nak masuk masjid, tak boleh nak bawa beg besar-besar macam ni. Bila kita masuk dalam masjid, kita nampak Kaabah tu kali pertama kita nampak dari jauh kan. Lepas tu setiap langkah kita ke depan tu kira lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Dengan lagi dekat tu kohor debor, kohor Dalam duduk tengah-tengah sa'i ni, tiba-tiba Mak Dan pula hilang. Allahu Akbar. Ni mesti dia pergi berhenti minum air kejap ni. Saya pun tak tahulah mana pula pergi Mak Dan. Orang pula ramai. Takut pula tak jumpa dengan saya. Tapi saya tak ada masalah lah. Sebelum daripada tu, saya dah ajar dah Mak Dan berapa kali nak buat sa'i, nak berhenti kat mana, nak rehat kat mana, apa semua. masa kita tengok sa'i tu, saya kejap je pusing atas lain tu. Lepas tu pusing balik tengok, Amin hilang dah. Allah kata, orang dah ramai dah kan. Jadi risau kot kita seorang. Macam tak apalah, Amin dah ajar kita cara nak buat sa'i tu, so kita bagi siap lah. So saya pun terus selesaikan sa'i saya. Last, Alhamdulillah. Saya jumpa juga Mak Dan dekat tempat kita masuk tadi. Macam mana? Baik, Terbaik, boh. Sungguh. Aku seronok ni, Mat. Daripada kita jalan jauh-jauh, nak ikut juga engkau ikut aku buat benda umrah ni. Waktu kena cakap terima kasih kat mu. Kalau mu ada, aku dah sampai dah sini. Kau ni datang apa ni pertama kali lah kan? Mesti ada benda pelik-pelik ni. Yang boleh kau nak cerita kat aku tu. Ada. Macam masa kita sign tadi kan.
Oh tadi? Oh tadi ya. Aku kat depan tadi tak perasan. Ya, lepas tu aku nampak ada budak kecil umur dalam 5-6 tahun lah. Oh. Tapi dia budak OKU. Okey. Maksud dia dalam kursi roda lah. Tapi mak dia dekat belakang. Tapi dia tak boleh bagi dia mak dia tolak. Dia nak Dia kayu nak buat sendiri. sendiri? Dia nak buat sendiri. Tapi lepas tu muka dia penuh dengan senyum. Allah. So hot tu memang kira satu benda yang menyentuh hati lah. Aku tengok aku nak nangis. Oh. Tapi waktu tu kira macam bagi kita semangat lah nak buat. Berapa kali tengok dia pusing, tengok dia gini. Memang tengok dia, setiap kali tengok dia memang dia senyum. Yalah betul. Waktu memang hebat lah. First time lah bila kau datang sini kau nak buat benda tu, tiba-tiba Allah Taala bagi satu semangat. Tu Moral lah. support. Bagi aku memang Tuhan tunjuk lah waktu dekat kita lah. Dan orang datang sini semua orang berlumba-lumba nak buat baik. Tak kira lah kaki tak ada ke, mata tak ada ke, tempang ke apa. Janji ibadah selesai dapat pahala masuk syurga Allah Taala kan. Betul lah. Macam kita simple je lah. Kita tak minta nak jadi orang kaya ke, nak Betul. jadi hidup mewah ke, tak. Kita cuma minta Tuhan jauhkan kita dari benda yang buruk dan tunjuk kita jalan yang sebenar. Betul baik. Kita dah selesai umrah kita doa sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, moga-moga ibadah kami, perjalanan kami daripada jauh diterima oleh Allah Taala dan banyak ilmu yang telah kami dapat ya Allah. Moga-moga ianya menjadi panduan semasa kami hidup di atas muka bumi. Maka terimalah umrah kami, terimalah umrah kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya dengan Amin pisau tu benar ya sebab saya ada nampak benda lain. Nampak ada budak puan ni umur dalam 5-6 tahun lah duduk dalam wheelchair. Masa tengah sign tu. So mak dia dekat belakang tapi dia tak beri mak dia tolak. Dia nak kayu sendiri. So bila kita tengok tu depan mata kita, tengok muka dia dengan happy, dengan senyum apa semua. Benda tu walaupun sedih, bagi kita juga semangat dah kalau dia boleh buat, bukan kita tak boleh buat. Saya pun kagum dengan Mak Dan ni. Yelah, dia boleh ambil pengajaran daripada situasi yang berlaku depan mata dia. Sebab bila dia cerita pasal budak tu, saya pun rasa sebab juga. Pagi Peluh mu. tapi sejak kau. Selesai lah. Yalah. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kita semangat lah. nak naik. Sajalah aku bawa pusing-pusing kau ni, bawa naik bukit atas ni. Oh. Ha. Dah, kenapalah best pasal tempat ni? Cuba cerita sikit lah. Tak ada apa pun Mak, saja je buat penat. Itu je? Itu je. Jom balik. Tak ada, saja je. Sebenarnya memang orang kata ni nak ceritakan dalam sejarah besar dalam Islam yang mana Allah Taala rakamkan juga ceritanya dalam Al-Quran. Yang kita naik ni adalah Jabal Nur. Kalau dalam bahasa Melayu, Jabal tu bukit, Nur tu cahaya lah. Yang mana ada kisah cahaya yang Allah Taala turunkan kepada seorang manusia, seorang yang kita gelarkan sebagai Rasulullah SAW Muhammad lah. Yang ceritakan macam mana suatu hari tu, satu zaman Nabi, waktu tu dekat kawasan rumah Nabi, kawasan Makkah ni kawasan jahiliah. Orang minum arak, berjudi, sembah berhala. Jadi Nabi ni, insting perasaan Nabi sendiri pun, Nabi dia tak boleh tahan dengan benda tu. Yalah orang fitrah Nabi. Ya. Jadi waktu tu akhirnya Nabi pun terpaksa keluar beruzlah, maknanya dia menyendiri lah, lepak, dia kena seorang-seorang, dia tak boleh memang Dia jiwa dia tak nak boleh. jauhkan diri daripada Kena jauhkan diri. Dan sebab itulah Allah Ta'ala peliharakan dia dan Nabi jalan jauh Mak. Macam kita naik tadi, kita naik ada tangga. Bayangkan Nabi dulu naik macam zaman mana. tu memang tak ada tangga lah. Tak ada Mak, memang susah. wah. Allah, sebenarnya kita ni naik bukan sekadar naik lah, tapi kita kena rasa jiwa macam mana Nabi nak lari daripada kejahatan, kegelapan. Dan bila Nabi naik, Nabi sampailah ke gua yang dekat kawasan ni yang digelarkan sebagai Gharul Hira, Gua Hira. Gua Dia Hira. macam dia tiba-tiba jumpa gua ni. Nabi naik dan setiap pergerakan Nabi, gua apa semuanya wahyu daripada Allah. Jadi mungkin gua ni pun petunjuk daripada Allah. Nabi duduk kat situ dan gua ni dia punya lebar dia 4.5 meter, tinggi dia 1.5 meter, kecil je gua dia. Dan ketinggian bukit ni pun 458 meter daripada aras laut.
tempat ni lah menjadi saksi yang mana turunnya wahyu yang pertama pada Nabi SAW. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama tu. Maknanya Allah Taala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang aku rasa terkesan dengan ayat terakhir ni mungkin ceritamu lah, cerita kita kan. Yang aku pun perjalanan ni aku ajar engkau daripada tak tahu kepada tahu apa yang berlaku kat Mekah, perjalanan kita Trans-Siberian yang panjang. So benda tu kita tak tahu. Akhirnya kita tahu. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So InsyaAllah lah. Moga-moga aku dengan kau, kita semua boleh ambil pengajaran daripada kisah. Penat lelah kita naik ni, Mat. Kau senang? Oh. Boleh, Mat? Kau nak tahu tak asal-asal pembukaan Kota Mekah? Tu aku nak tanya mu baru ni lah. Dah cuba cerita sikit lah, Mak. Ni penting lah. Penting. Mana boleh tak penting. Datang sini kena tahu. Sebenarnya, Mat, pembukaan Kota Mekah ni, dia popular lah. Dalam bahasa Arab ni kita sebut sebagai Fathul Makkah. Fathul Makkah. Jadi, nak ceritanya, sebelum datang Islam, Mekah ni kawasan yang memang jahiliah. Makna jahiliah ni, dia tak mengamalkan gaya hidup manusia biasa. Orang hidup elok, dia gaya hidup dia tak elok, tak apa nak elok. Minum arak. Dan minum arak ni pula penuh ni bau arak kat kawasan ni. Main judi tu biasa. Yang lagi teruk, Mat, diorang ni ada amalan tanam anak perempuan. Tanam anak perempuan? Sebab orang perempuan ni tak ada nilai bagi diorang. Allah. Ini pemikiran jahiliah pada waktu tu. Oh, jahat. Jadi macam-macam lagi lah yang diorang buat. Mencuri, merompak, menyamun. Yang kaya turun kaya, yang miskin tak ada apa-apa, tak boleh dapat makan dan sebagainya. Akhirnya sampailah satu ketika dibangkitkan Nabi SAW atas muka bumi ini. Jadi Nabi SAW dalam peristiwa hijrah tu Nabi pergi ke Madinah. Nabi pergi Madinah, Nabi kumpul kekuatan 8 tahun Nabi duduk kat Madinah. Kumpul tentera, bagi ilmu kat para sahabat. Akhirnya Nabi dengan 10,000 askar. 10,000? 10,000 askar. Ramai-ramai datang masuk ke dalam kawasan Mekah ini. Itulah berlaku ceritanya Fathul Makkah. 10,000 askar tu kira Islam lah. Islam lah. Masuk dan pada waktu itu akhirnya kafir Quraisy menyerah dan Nabi dapat menawan kota Mekah. Dan Nabi dengan para sahabat bersihkan kawasan Kaabah, bersihkan kawasan masjid, apa semuanya. Akhirnya sikit demi sikit kawasan Mekah dan kawasan Masjidil Haram ni lah subur dengan agama Islam. Alhamdulillah. Macam cerita dekat dalam buku pula kan. Tapi itulah cerita dia, Mat. Nak kata dia special, Mat. Kita dekat tempat yang paling special ni. Special lah. Kita pun sampai kat sini. Itulah, Mat. Yang kau ni macam confused, blur lah macam ni, kenapa? Aku pening ni. Sekarang ni kita ada kat Jabal Rahmah ke kita ada kat Arafat ni? Tadi yang kita naik tadi tu. Ya, kita memang sebenarnya kat kawasan Arafah. Dan memang Jabal Rahmah pun duduk kat Arafah juga. Jadi kalau orang kata orang Malaysia ingat Jabal Rahmah. Arafah sebenarnya satu tempat. Ada cerita dia. Kan tadi kat atas tu dia kata jangan buat macam ni kan. Sebenarnya ini kawasan Arafah. Arafah ni memang kita tahulah memang tempat orang melaksanakan ibadah wukuf. Rukun yang wajib dalam ibadah haji. Itu pertama lah. Yang kedua Jabal Rahmah ni kalau kita tahu cerita kisah yang Nabi Adam dengan Hawa isterinya dipertemukan selepas dicampak daripada syurga. Ni ya. Sebab itu orang kata kalau doa kat sini makbul. Doa apa? Doa untuk jodoh. Mu doa tak tadi?
Jom. Aku tengok mojo lama. Banyak jodoh tu. Itulah cerita dia sebut sikit. Dan kat sini lah tempat orang laksanakan hukum ni. Kalau apa ni orang buat haji ni, penuh ni Mat, ramai orang. Berapa lama dia kena duduk sini? Dia kurang sehari macam tu lah. Inilah orang kata Lagi panas Arafah. gini? Satu lagi yang special aku teringat lah hadis Nabi sebut, akhir zaman pada Arafah ni akan dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Kamu tengok ni, banyak pokok-pokok ni. Ini tanda akhir zaman lah, maknanya kita dekat akhir kiamat. Lepas kita pergi ziarah dekat Jabal Nur, kita pergi dekat Museum Mekah. Kat situ dia ada banyak history macam pasal construction Masjidil Haram, construction Masjid Nabawi. Dekat dalam ni kita boleh tengok barang-barang, arkitektur seni bina Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan dekat dalam muzium ni juga kita boleh tengok pelan perancangan untuk membesarkan Masjidil Haram ni. Memang besarlah dia nak buat esok. Lepas habis ziarah siang tu, malam tu lepas solat Isyak, saya pun ajak Mak Dan untuk round-round area Mekah ni. Kira tempat shopping-shopping barang murah lah. Bijak waktu malam dekat Mekah. Hari gini, waktu semayang tu, semua kedai tutup. Tapi selepas semayang tu, semua kedai buka balik. So jadi macam riah lah malam. Masa aku lalu sini tadi, aku nampak kedai tebu ni. Ya? Macam sedap je tengok. Jangan kata sedap kalau tak beli. Jom. Beli dulu. Kita dah sampai kat sini, Mat. Memang kalau dekat Mesir ke mana-mana negara, Memang ada. dia special juice tu. Dia rasa macam air tebu Malaysia ke lain? Tak tahu, Mat. Kena rasa. Okay. Assalamualaikum, Rais. Asal bagaimana? ريالين وثلاثة Ya? ريالين وثلاثة Riyalin utalata. في ريالين في ثلاثة Fi riyal. Ada yang 2 rial, ada yang 3 rial. Dah kita nak ambil mana sini? Kita ambil yang 2 rial lah. Ambil ya. 2 rial kecil lah. Ana aiz riyalin, اثنين. Ya Rais, riyalin اثنين ha. Bijak rasanya. Dia kata ada kasah tu cawan. Cawan besar 3 rial, cawan kecil 2 rial. Jalun kabir ni apa jalun kabir? Tu botol. Special betul tebu dekat Mekah ni. Bayangkanlah manis dia, lemak dia. Memang tak dapat kat mana-mana lah. Cara dia nak buat tebu ni pun special. Bila dia masuk je dalam mesin, keluar je daripada mesin tebu tu, dah sejuk dah. Tak payah nak letak ais. Mu tak takut ke aku bawa mu jalan-jalan malam-malam ni? Tu kat mana mu bawa aku ni? Aha. Malang gini. Itulah. Semayang dah, umrah dah, ngaji dah, semua dah. Tapi tak special kalau datang sini, tak bawa pergi makan tempat special. Makan benda? Itu tak boleh bagi tahu. Rahsia. Rahsia. Tapi tak apa, aku pun tak tahu tempat dia kat mana. So ada member aku akan ambil kita ni. Masalahnya janji kata kat sini, aku telefon dah angkat-angkat. Sekejap. Ni ada. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Siap. Lama tak jumpa. Hidayah. Alhamdulillah. Kan? Banyak sekali. Sakit lagi aku. Assalamualaikum. Nama dia siapa? Dah lama Saya dah. lagi, saya lagi. Alhamdulillah. Kau pergi mana kau? Aku tunggu lama kat sini. Tunggu kawan aku ni. Orang Arab. Inilah kawan aku tu. Kawan mu, Dia nak bawa kita pergi makan. Apa nama? Mustaqim. Ustaz Mustaqim. Ustaz. Macam mana semua dah ready?
Strategi. Steady je. Oh, ada kat steady. Steady boh. Jadi kalau semua dah ready Semua apa? dah ready. Kita nak bagi mak dan special malam ni. Surprise sikit dekat Ayah dia. nenek elok. Aku Jadi, macam tak elok. suspicious dah surprise yang dia Suspicious. Ada lah. Mau mari jauh-jauh sini ada. Ada special tu. Tak apa. Ni pun tengah-tengah ni tak apa nak elok ni. Okey lah, jom Kita pergi belah sana. Inilah apa orang kata special lauk kita malam ni. Tapi orang kata kita bagi yang mentah-mentah dulu. Ni kawan mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fawaz, كيف حالك فواز؟ Alhamdulillah. Anda takhaf? La. Qalilan. Qalilan. Mana pun murah Dia sikit lah. Jadi kita nak kena buka lah kan. Tada! Ya Allah. Jadi inilah yang kita makan. Namanya dop. Dop. Oh, wah. First time lah tengok Nathan ni. Rasa Amin nak kenal ke kita ni. Biawak lah, biawak. Macam bewak ah. Macam biawak lah. Tapi Hidup lagi? Hidup dia. Mat, ni dop ni, Mat. Dia backing tau. Dia tak okey kot. Boleh pegang ah. Boleh. Mat, kat Malaysia kita tak makan biawak kan? Dia ni boleh makan ah. Tapi ni boleh sebab aku teringat satu hari Nabi tu. Ibnu Umar, anak pada Umar kata, su'ila Ibnu Umar ila Rasulullah sallam. Ibnu Umar dia bertanya kepada Rasulullah, boleh tak makan dop ni? Jadi Nabi kata, ana lastu aklu, aku ni tak makan lah. Tapi wala ahramahu, tapi aku tak mengharamkan dop ni. Nabi senyap, maknanya haruslah kita makan. Kalau nak makan, makan. Tak nak makan tak apa. Tapi sebab ni special punya lauk, kita kena makan juga lah. Beza dia dop ni satu lagi aku nak cerita dengan kau. Dia ada 5 jari tau, tak macam biawak ni. Biawak lain. Sisi ni kena buang kena. Tak payah, nak. Cuma tengok jari dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini beza dengan biawak biasa. Biawak ada apa? Biawak dia 3. Macam 3. Lepas tu tengok ekor dia. Ekor dia tak macam biawak biasa. Biawak biasa memang kita tengok pelik macam ekor tajam cicak tu kan. Tapi ni tak. Allah. Nak makan bahagian mana? Bahagian mana dulu? Amin buat dulu. Okey. Sudah mak. Taste like chicken. Pandai Amin. Dia swap ke kita dulu. Padahal dia dah pernah makan lagi bang. Saya sendiri pun tak pernah makan dop ni. Kebetulan waktu tu jumpa Ustaz Mustaqim. Dia kata dia dapat tangkap seekor dop ni. Jadi apa lagi, saya nak buat surprise bagi mak dah rasa sikit. Oh sejak popok ni terpaksa kita makan cicak. Saya kata gini lah. Tak apalah saya boleh makan. Tapi producer dengan awak ni kena makan black juga. Baru fair.